Okey, baiklah. Jadi kita teruskan perbincangan kita setelah kita membincangkan berkaitan dengan kaca tadi. Jadi kita sambung pula kepada bahan yang kedua, iaitu seramik. Seramik. So apakah yang dimaksudkan dengan seramik? Okey, seramik ni adalah merupakan bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Dan daripada manakah seramik ini diperolehi? Okey, sebenarnya seramik ni adalah sumber dia datang daripada tanah liat. Okey, jadi maksudnya sumber utama untuk membentuk bahan seramik ini adalah daripada tanah liat. So sama juga macam konsep dia pada kaca tadi. Kaca sumber bahan mentah dia adalah daripada pasir. Manakala seramik ni pula daripada tanah liat. So kita akan ambil daripada tanah liat itu sendiri yang akan digunakan untuk membentuk bahan seramik. Jadi apa yang ada di dalam tanah liat itu sendiri? Komponen utama yang ada di dalam tanah liat adalah suatu sebatian kimia yang dipanggil sebagai aluminium silikat. Aluminium silikat. Okey, so aluminium silikat ni merupakan sebatian kimia gabungan antara aluminium sejenis logam dan juga silikon dan juga oksigen. So silikat ni sebenarnya dalam pembelajaran kimia akan tahulah. So silikat ni bermaksud unsur silikon dan oksigen. So komponen utama dalam tanah liat ni adalah unsur aluminium, silikon dan juga oksigen. Jadi apa kelebihan yang ada kepada seramik ini yang datang daripada sumber tanah liat? Okey. Seramik ni ciri dia adalah suatu bahan yang tahan haba dan mempunyai daya tekanan yang tinggi terhadap haba dan juga tekanan yang tinggi. Jadi maksudnya bahan itu kalau dikenakan dengan haba dan juga tekanan yang tinggi, dia dapat bertahan dengan begitu baik sekali. Okey, kemudian ciri-ciri lain, dia sangat keras tapi rapuh. Kemudian dan lengai terhadap bahan kimia dan tidak akan berkarat. Jadi lengai terhadap bahan kimia ni sama macam kaca tadi. Kaca pun tahan haba, tahan tekanan yang tinggi, tahan dan juga lengai terhadap bahan kimia dan dia juga tidak berkarat. Dan seramik ini juga merupakan suatu bahan yang merupakan penebat haba dan elektrik yang sangat baik. So apabila dia boleh menghalang haba untuk mengalir melalui bahan tersebut dan juga menghalang elektrik daripada melalui bahan tersebut, maka dia merupakan suatu ciri yang memberikan banyak kelebihan kepada mana-mana bahan yang diperbuat daripada seramik ini. Jadi contoh gambar rajah yang ditunjukkan di sini, aluminium silikat ni kenapa dia warna putih? Sebab aluminium ini adalah aluminium silikat yang telah dikeluarkan daripada tanah liat tersebut. Tanah liat tu sebenarnya adalah merupakan campuran banyak bahan. Cuma komponen utama dalam tanah liat tu aluminium silikat. So aluminium silikat tu dikeluarkan daripada tanah liat tersebut untuk membuat bahan-bahan yang kita namakan dia sebagai bahan seramik. Contoh dekat sini pinggan mangkuk seramik. So pinggan mangkuk seramik ni lebih kurang sama macam kaca tadi. Dia sangat baik dan berkualiti untuk digunakan sebab dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia dan juga makanan. Jadi makanan yang diletakkan di atas bahan
seramik ini tidak akan dicemari oleh bahan seramik itu sendiri. Sebab bahan seramik adalah suatu bahan yang lengai terhadap bahan kimia. Jadi dia tidak akan bertindak balas. So sebab itulah harga bagi bahan-bahan seramik ini, pinggan mangkuk seramik ini adalah lebih mahal daripada pinggan plastik dan yang lain-lain. Lebih mahal jugalah, mungkin lebih mahal juga daripada pinggan kaca. Sebabnya tanah liat ni kuantiti dia tidak sebanyak pasir. Pasir banyak boleh diperolehi daripada banyak tempat, tapi tanah liat ni bekalan dia kurang. Jadi oleh kerana bekalan kurang, maka untuk memperolehi bahan ini sangat sukar, maka bahan yang diperbuat daripada aluminium silikat ini akan menjadi lebih mahal lah. Jadi itu kesan dia daripada disebabkan oleh kuantiti yang sumber, kuantiti di mana sumber ini akan diperolehi mempengaruhi harga di pasaran. Okey, so ni aluminium silikat. Jadi tak banyak yang dipelajari dalam kes ini. Jadi nanti kita akan tengok jugalah video berkaitan bagaimana bahan-bahan silikat ini diperbuat. Contohnya macam pinggan silikat tadi. Sekarang ni kita tengok dulu aplikasi kaca dan juga seramik. Okey, keistimewaan ciri-ciri kaca menjadikannya sesuai untuk dibuat pelbagai jenis barang. Yang berikut menunjukkan beberapa contoh aplikasi kaca. Okey, ini yang tadi telah kita bincangkan. Okey, radas makmal seperti bika dan kelalangkun diperbuat daripada kaca borosilikat kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Okey. Jadi sebab itulah barang-barang gelas di dalam makmal tu dia diperbuat daripada kaca borosilikat yang tahan haba dan tahan terhadap tindak balas kimia. Jadi dia tidak mudah pecah ataupun retak disebabkan oleh haba. Okey, kemudian penutup kaca mentol biasanya diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya tahan haba dan mudah dibentuk. Jadi kalau kaca soda kapur ni pula dia mudah pecah lah. Sebab tu kalau mentol kaca tu kan, dia memang tak tahan, entak sikit je dah pecah. Sebab diperbuat daripada kaca soda kapur. Okey, kemudian prisma kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey. Okey, semua ada berapa? Ada tinggal 3 orang je. Haris, Harid, Aiman. Okey, prisma kaca ni kalau tengok dan digunakan prisma kaca yang digunakan di makmal untuk penggunaan eksperimen cahaya, di mana kalau cahaya melalui prisma ini akan boleh dibiaskan dan boleh digunakan untuk menghasilkan pelangi. Jadi prisma kaca tu diperbuat daripada kaca plumbum sebab dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, tingkap kaca yang lut sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. So tingkap kaca yang biasa digunakan di rumah tu pula, okey, so diperbuat daripada kaca plumbum lah. Kaca plumbum biasanya. Okey, kemudian kita tengok seramik diaplikasikan dalam pembuatan pelbagai jenis barangan. Yang berikut menunjukkan beberapa contoh aplikasi seramik. Okey, kita tengok contoh aplikasi seramik. Yang pertama, pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Jadi tidak terkakis ni maksudnya bahan kimia tidak boleh nak bertindak balas dengan bahan seramik ini. Okey, kemudian jubin seramik, jubin iaitu tile tu,
metal yang letak di atas lantai kita ni, ya, digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Jubin seramik tu, okey, sebenarnya dia campuran lah. Maksudnya salah satu campuran dia ada seramik, iaitu aluminium silikat. Dia dicampurkan. Jubin tu sendiri adalah bahan yang lain. Jadi dicampurkan dan membolehkan jubin itu sendiri menjadi sesuatu yang lebih cantik, ya, dan bersih. Ya. Okey, kemudian seramik juga digunakan dalam pembuatan gigi palsu. Okey, dicampurkan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Jadi gigi palsu memang menggunakan seramik sebab dia tahan terhadap bahan kimia dan lengai dan disebabkan dia keras dan juga kuat. Kemudian pasu bunga seramik. Pasu bunga seramik digunakan sebab dia adalah keras dan kuat. Jadi itulah beberapa aplikasi yang berkaitan dengan seramik. Sekarang kita tengok pula seramik. Okay, how ceramic is made? Bagaimanakah bahan-bahan seramik dibuat? Jadi kita kena ingat, seramik ni berasal daripada tanah liat. Jadi maksudnya sumber bahan mentah untuk seramik ini datang daripada tanah liat. So kita tengoklah, daripada tanah liat itu akan dibentuklah banyak bahan-bahan yang terutama sekali dinnerware, iaitu bahan-bahan barang-barang dapur lah, bahan-bahan. Earth and Element is a ceramic studio, and we're inspired by nature, and we try and bring those elements into your home. We create colorful, functional, day-to-day use tableware. Okey, kalau kita lihat daripada contoh-contoh yang ditunjukkan di sini, pinggan, cawan, yang kita boleh nampak dia bukan kaca. Yang bukan kaca tu maksudnya itu adalah seramik lah, selain daripada plastik. Okey, kita lihat bagaimana sesuatu bahan seramik itu dibuat. Okey, dalam bahasa Inggeris tanah liat dipanggil clay. So clay itu adalah tanah liat. So once you pull it down, it actually starts molding and shaping the plate. From there, we adjust the plate a little bit. We put it out in the sun to dry for 30 minutes. Okey, jadi tanah liat tu akan diletakkan di atas pemutar yang memusingkan tanah liat tu, dan semasa dipusing, tanah liat tu akan dibentuk mengikut bentuk yang dikehendaki. Okay, seperti yang ditunjukkan di sini. We're doing that just to get all those weird little air bubbles out. So once you do that a few times, you then bring the cone down into. Ini memerlukan kemahiran tangan tu lah untuk membolehkan bentuk itu diperolehi. Jadi mesin tu akan sentiasa memusingkan. This is what gives the cup its height. I then cut out all my little moons and I attach those moons one by hand. What we use is we call it slip, and it's basically. Okay, bila tanah liat tu sudah dibentuk kepada bentuk cawan sebagai contoh yang ditunjukkan di sini. So dia masih belum lagi keras Jadi kalau dia nak tambah dengan aksesoris tertentu, dia akan lekatkan dulu.
Ya. Okey, selepas ini biasanya dia akan masukkan dalam tempat pemanas. Ya. With the bowl, you really want to make sure Untuk that mengeraskan the dia. shape is something that's easy for someone to hold and easy to eat out of. I really try and make sure that the bowl is really round and then it feels good in my hands. Trimming is basically cleaning the edges and the rim of either a bowl or a plate just so that it's smooth and it doesn't scratch. Once bone dry, it gets fired for the first time. Okey, so bila dah siap, kalau lihat sini dia akan panaskan. Dia panaskan sehingga 1000 darjah Celsius ya. Tujuan dipanaskan adalah untuk menjadikan tanah liat tu menjadi keras. Ya, sebab sebelum dipanaskan dia lembut ya. Dia lembut. Jadi untuk menjadikan dia keras dan kuat, so akan dipanaskan pada suhu 1000 darjah Celsius. Perlu dipanaskan. Barulah jadi keras. We have all of our colors in each of their own glaze bucket and we mix each one just to make sure all those elements and compounds are mixed well together and it gives one beautiful coat. Okey, bila dah keras tu barulah dia akan dihiaskan dengan warna, dicampurkan dengan pewarna yang lain untuk mencantikkan pinggan tersebut. Jadi pinggan tu yang dah keras tu itulah dia bahan seramik. So yang lain-lain tu dia cat, dia tambahkan pewarna untuk menambahkan hiasan dan kecantikan pada bahan seramik itu sendiri. Ya. Jadi yang pentingnya kita kena faham bahan seramik ini diperbuat daripada tanah liat ya. It'll fire for about 12 hours overnight and then the next day we let it sit for about 5 hours to cool down. Okey, so berdasarkan penerangan dia ni dia mengambil masa dalam sehari lebih lah untuk menyiapkan pinggan ataupun peralatan yang dibuat daripada tanah liat ini ya. After we take those fired pieces out, we have to sand every single piece. Make sure the bottom is smooth. That way it doesn't scratch the surface of these people. From there, we pack it and we ship it out to our customers. What makes us unique from other pottery studios is our colors. We're not afraid to color outside the lines and redefine what tableware should look like. Some people have a relationship with their food, have a relationship with their favorite sweater. And I think there are a lot of foodies and chefs and people like me that have a relationship with their tableware and their favorite cup. A cup, a bowl, a plate, to me, is something that you use every single day. What we drink and eat from is really important. It's how we start our day. It becomes part of your day. Okay, so itulah keadaan dia berkaitan dengan seramik. Ya. Jadi produk-produk seramik yang dihasilkan sangat cantik dan tahan lama, tahan haba dan tahan terhadap bahan-bahan kimia. Jadi penggunaan pinggan dan cawan yang berasaskan kepada seramik ini sangat bagus. Ya. Walau bagaimanapun harganya lebih mahal lah ya, berbanding dengan kaca. Ya. Tapi dua-dua kaca dan juga seramik adalah sangat bagus ya, untuk digunakan di dalam makanan ya. Okey, so berbanding plastik dan juga polistiren ya. Sebab itu harga dia mahal. So sebelum kita berakhir, kita tengok soalan praktis formatif ini, apakah komponen utama kaca dan seramik? So kena ingatlah kaca komponen utama dia datang sumber dia daripada pasir. Dalam pasir ada silika, silika. Ya.
Manakala dalam seramik daripada tanah liat yang mengandungi aluminium silikat. Tu kena ingat, itu yang paling penting sekali dalam pembelajaran kita pada hari ini. So jangan lupa komponen utama dan sumber mentah daripada mana kaca dan seramik itu diperolehi. So pada minggu hadapan kita akan masuk pula kepada subtopik yang ketiga, iaitu polimer. Polimer ni susah sikit lah. Sebab dia polimer ni inilah plastik. Nak bagi tahu awal, polimer ni sebenarnya adalah yang paling mudah sekali adalah bahan-bahan plastik. Jadi kita akan tengok bahan-bahan polimer ni pada minggu hadapan dan bagaimana polimer ni diperbuat dalam industri. Okey. So kita berhenti di situ dulu. Sekejap Okay, kita berhenti di sini dulu dan kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Go. Sama-sama. Alhamdulillah.